Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita boleh mulakan untuk sesi tazkirah pada pagi ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalati wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Okay, pertama kali, ujung kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada Biro Kerohanian, Kelab Sukan dan Kebajikan kerana mengundang saya untuk memberi tazkirah pagi. Yang tajuk yang diberikan kepada saya adalah persediaan menyambut Ramadan. Okay, untuk saya nak buat disclaimer kat sini yang mana saya bukannya mengajar, cuma berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu dan kita sama-sama dah tahu, cuma ingin memperbaharui ingatan kita. Sebab kalau saya mengatakan saya ini mengajar, dia akan menjadi satu kesalahan di bawah enakmen Wadah Kajian Negeri Pahang, enakmen 11, iaitu enakmen kesalahan jenayah syariah 2013 dalam bahagian 5 yang seksyen 52, mengajar agama Islam tanpa kebenaran atau tauliah. Okay, so saya buat disclaimer lah kat sini. Okay, so kita masuk kepada tajuk kita, persediaan menyambut Ramadan. Okay. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Okay, maksudnya masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan salah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Syekh Tantawi dalam mensyarahkan ayat ini dengan mendatangkan kata-kata Ibnu Katsir menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji bulan Ramadan daripada bulan-bulan lain kerana turunnya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh lihat dalam At-Tafsir wal Wasid lil Tantawi 1 daripada 386. So dalam bulan Islam ni ada 12 bulan. Yang pertama kalau kita tengok ada Rejab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. So dalam konteks ini, bulan Ramadan Allah turunkan satu ayat khusus, yang mana bulan Ramadan ni adalah merupakan bulan yang dapat meningkatkan keimanan dan bulan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti hadis yang dinyatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzunbih. Okay, yang bermaksud barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Riwayat Muslim, bilangan 760. Okay, mari kita tengok definisi puasa secara harfiah. Harfiah ni apa? Harfiah ni adalah lisan. Menahan diri secara mutlak dari makan, minum, berbicara, berhubung badan dan perjalanan. Itu secara harfiah lah, secara lisan. Okay. Secara istilah ni diambil daripada Al-Misbah Al-Munir halaman 21. Iaitu menahan diri dari segala hal yang boleh membatalkan puasa
disebabkan oleh perkara-perkara tertentu. Okay, Al-Misbah Al-Murid ni apa? Kita kadang-kadang dari sumber mana yang kita ambil kita kena tahu. Okay. Al-Misbah Al-Murid ni adalah ringkasan tafsir Ibnu Katsir karya Imam Al-Hafiz Al-Ahmaduddin Abu Al-Fidad pada tahun 701 hingga 774 Hijrah. Okey. Siapa itu Imam Al-Hafiz Ahmaduddin ni? Dia adalah seorang tokoh agama yang masyhur pada zaman beliau. Okey. Siapa Imam Imaduddin Abu Al-Fidad? Dia adalah seorang yang bermazhab Syafi'i. Kenapa saya jelaskan, kenapa saya tekankan mazhab Syafi'i? Okey, kita sambung ya. Okey. Okey. Mana tadi? Pasal niat. Okey, niat. Mengikut bacaan saya, okey. Mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali mendefinisikan puasa niat itu harus dilakukan setiap malam. Okey, itu adalah menyatakan niat untuk 1 bulan. Okey, dalam bacaan saya kita boleh bertaklid dengan mazhab Maliki untuk mengelakkan kita lupa. Contohnya, 1 Ramadan kita niat, 2 Ramadan kita niat, 3 Ramadan tiba-tiba terlupa. Kita boleh dibenarkan untuk bertaklid. So kita bertaklid pada 29 Syaban tu, kita taklid untuk ikut mazhab Maliki, niat 1 bulan. Lepas tu kita tak niat untuk selepas tu diterima. Mana puasa kita tu kesah. Itu saya bacaan saya lah. Okay, so bukan kita tukar mazhab. Kita bertaklid untuk 1 bulan boleh. Tapi kita kena ingat mazhab Syafi'i dia menyatakan puasa ni niat setiap hari. Setiap malam. Maliki ni niat sebulan. Itu saya cakap kita berkongsi. Saya bukan nak mengajar lah. Saya ni tak layak sebab saya tak ada tauliah untuk mengajar. Okay. Seterusnya kita pergi kepada rahsia puasa. Sebab bila sebut bulan Ramadan ni, kita akan ingat puasa. Okay. Saya ni sebenarnya dah lama tak bercakap ni. Last saya bercakap 10 tahun yang lepas. 20 tahun yang lepas. Okay. So saya sejuk sangat ni. Okey, seterusnya adalah rahsia puasa. Okey, dalam buku karangan Abdullah Al-Faruq, pandang sisi Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat, dia menyatakan mengikut Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Al-Ibadah fil Islam, Al-Ibadah fil Islam mengungkapkan terdapat 5 rahsia puasa. Pertama, ia menguatkan jiwa. Dalam hidup, ramai manusia hidup berlandaskan hawa nafsu sehingga sanggup melakukan perkara yang batil serta merugikan orang lain. Oleh itu, Islam memerintahkan agar memerangi hawa nafsu dalam erti kata bukan membunuh nafsu sehingga tidak mempunyai keinginan terhadap sesuatu yang bersifat duniawi. Itu adalah dalam kitab
Al-Ibadah fil Islam karangan Dr. Yusuf Qaradawi. Okay. Seterusnya, dia membentuk kemahuan. Puasa ni mendidik seseorang untuk membentuk kemahuan bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Meskipun untuk melaksanakan kebaikan itu dihalang oleh pelbagai masalah. Puasa yang sempurna dapat mempertahankan keinginan yang baik walaupun peluang untuk melakukan kesalahan itu sangat besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi separuh dari kesabaran. Dalam hal ini, puasa akan membuatkan rohani seseorang Muslim menjadi semakin mantap. Rohani yang mantap menjadikan individu tersebut sentiasa merendah diri walaupun telah mencapai kejayaan yang tertinggi, dan kekuatan rohani juga menjadikan dia tidak mudah berputus asa meskipun masalah yang dihadapi itu adalah sukar. Seterusnya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan rahsia puasa ini ialah menyihatkan badan. SAW, tetapi juga dibuktikan oleh doktor-doktor dan ahli kesihatan dunia sehingga tidak perlu diragui lagi. Dalam buku Tips Sihat Gaya Rasulullah SAW karangan Dr. Muhammad Ali Toha, ada dinyatakan bahawa dalam menyihatkan badan, dia mengeluarkan satu teori atau satu konsep iaitu smart healing. Smart healing ni akan kita bincangkan, insyaAllah kalau ada masa lah, dipanjangkan masa, kita bincangkan pada slide berikutnya. Smart healing ni dia terdiri daripada enam konsep. Yang pertama lah smart behavior, smart eating, smart ibadah, smart doa, dan juga smart medicine dan smart environment. Dia, kalau kita terjemahkan dia adalah perilaku pintar, pemakanan pintar, ibadah pintar, doa pintar, dan perubatan pintar, serta persekitaran pintar. Okay, itu kita untuk slide berikutnya lah. Okay, saya kongsikan dalam buku 365 Tips Sihat Gaya Rasulullah. Okay, seterusnya, mengenal nikmat kehidupan, mengenal nikmat nilai kenikmatan. Sebenarnya, begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, tetapi ramai yang tidak mensyukuri. Memperoleh satu nikmat tidak mencukupi kerana menginginkan dua, memperoleh dua nikmat juga tidak mencukupi. Dan memperinginkan tiga, dan begitulah seterusnya. Sedangkan jika direnungi serta diperhatikan, kita begitu mudah mendapat nikmat daripada Allah jika dibandingkan dengan orang lain yang begitu sukar untuk memperoleh nikmat tersebut. Oleh itu, dengan berpuasa, manusia dilatih untuk mensyukuri nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut pasal bulan Ramadan ni, tidak dapat tidak, tak lain tak bukan, kita akan bercakap pasal puasa. Okay, so kita akan bercakap pasal puasa lah. Bila sebut pasal bulan Ramadan ni. Jadi dalam buku Indahnya Hidup Bersyariat, ada Datuk Ismail Kamus ni ada menyatakan, menulis tingkatan puasa. Okay. Tingkat-tingkat puasa ni ada 3 tingkat. Yang pertama, puasa umum.
Yang kedua, puasa istimewa, iaitu puasa khusus. Yang ketiga, puasa paling istimewa, iaitu puasa khusus al-khusus. Apa itu puasa umum? Okay. Datuk Ismail Kamus ni, dalam buku dia kata, puasa umum ni adalah puasa kebanyakan umat Islam yang sekadar mampu menghindarkan perut daripada makan, minum dan menahan keinginan untuk berjimat. Itu puasa umum. Tingkat yang kedua, puasa istimewa, iaitu puasa khusus. Puasa yang dapat memelihara mata, telinga, lidah, tangan dan kaki daripada melakukan dosa selain menahan diri daripada perkara-perkara puasa umum. Itu tingkat yang kedua. Tingkat yang ketiga iaitu puasa paling istimewa. Puasa khusus al-khusus. Merangkumi puasa umum dan puasa istimewa. Disempurnakan pula dengan puasa hati daripada semua keinginan yang lahir dan batin. Okay. Sekarang ni itu dinyatakan dalam kitab, dalam buku Indahnya Hidup Bersyariah. Kita ni duduk puasa peringkat mana? Kita ni sekadar mampu menghindarkan perut daripada makan, minum dan menahan keinginan berjimat je ke? Ataupun puasa kita ni pada satu level yang kedua, di tahap yang kedua, puasa yang menahan diri daripada makan, minum, keinginan berjimat, puasa mata, puasa telinga, puasa tangan, puasa kaki. Okay. Tingkat puasa, contoh tahun lepas kita puasa tak sempat nak habiskan satu juzuk Al-Quran, satu naskah Al-Quran, tak boleh nak khatam Al-Quran. Jadi tahun ni kita cuba untuk tingkatkan puasa kita ni, amalan pada bulan Ramadan ni dengan yang lebih baik pada tahun lepas. Okay. Di samping kita di samping kita rahsia puasa ni mengingati dan merasai penderitaan orang lain. Okay. Ni dah. Okay. Merasa lapar dan haus juga memberikan pengalaman kepada kita bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan orang lain. Pengalaman lapar dan haus yang kita rasakan akan berakhir selepas beberapa jam, sementara penderitaan orang lain tidak tahu bila berakhirnya. Jadi kat sini Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan melalui puasa dia akan membina dan memantapkan rasa kesedaran kita terhadap kaum muslimin yang mengalami penderitaan, kelaparan dan kehausan seperti yang berlaku di Ambon, Maluku, Aceh dan berbagai wilayah di Chechnya, Kosovo, Iraq, Palestin dan sebagainya. Oleh itu, sebagai simbolik dari rasa kesedaran, sebelum berakhirnya Ramadan, kita diwajibkan menunaikan zakat agar meringankan beban umat Islam yang sedang menderita. Okay. Yang pertama yang jelas saya cakap tadi, smart behavior, smart eating, smart ibadah, smart doa, smart medicine dan smart environment. InsyaAllah kalau ada masa lagi saya akan kongsikan smart healing ni. Okay. Ni bukan tazkirah sebenarnya, ini kongsi. Sebab mengenangkan Dr. Marzuki ni all boys, jadi saya sahutlah cabaran doktor untuk buat tazkirah pagi ni. Okay. Indahnya malam kerana bintang, indahnya taman kerana bunga, indahnya cinta kerana kasih sayang, indahnya hidup kerana umur adalah dosa, maka takwa dan taubat adalah ubatnya. Jika seluruh bulan adalah dosa, jika seluruh bulan adalah dosa, maka Ramadan. Senaman yang sihat adalah solat. Yang sempurna adalah puasa. Kebersihan yang menyegarkan adalah wudu. Perjalanan yang indah adalah haji.
khairan yang baik adalah ingat dosa dan taubat. Semoga Ramadan yang akan datang ini memberikan kita nikmat dan rahmat yang berkekalan kepada kita. Jadi mana yang baik datang daripada saya, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu memang datang dari saya, diri saya sendiri. Dan kita tutup sesi kita pagi ini dengan tasbih wal as dan tasbih surah wal as dan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la